Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zakhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya, dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. At-Taubah ayat yang ke-36. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadara kahati yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum salasu mutawaliyat Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajabul Mudhar alladhi baina Jumadah wa Sya'ban. Sesungguhnya masa telah berpusing di dalam putarannya pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun bersamaan 12 bulan. 4 bulan di antaranya adalah bulan-bulan haram. 3 bulan berturut-turut iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan juga Rajab Mudhar yang berada di antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Daripada Utsman bin Hakim bahawa sa'altu Sa'id bin Jubair an sawmi Rajab wa nahnu yawma zifi Rajab faqal sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab, apa pandanganmu? Beliau menjawab, Ibnu Abbas memberitahu kami Rasulullah SAW biasa berpuasa sehingga kami menyangka baginda SAW tidak akan berbuka. Baginda SAW juga terus berbuka sehingga kami menyangka baginda SAW tidak akan berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Sadaqallahu Rasul. Yang saya hormati barisan pegawai dan kaki tangan NBI, ahli catat kasus surau, seterusnya kepada muslimin muslimat warga bangunan Darul Ihsan dan seluruh rakyat di negeri Selangor dan juga Malaysia dan umumnya orang-orang Islam yang berada di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dan mengampunkan kita dan memudahkan segala urusan kita, memberkati kehidupan kita berada ketika mana berada di dalam bulan Rajab, dan mudah-mudahan sampai ke Sya'ban, dan mudah-mudahan sampai kita ke Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Amin. Sehat tuan-tuan ya? Alhamdulillah. Baik, syukur Alhamdulillah. Tengah hari ini kita jumpa dan kita akan menyambung perbincangan kita dalam isu-isu yang berkaitan hak-hak suami atau isteri selepas berlaku perpisahan, dan kita dah sampai ke tajuk yang terakhir. Pengajian yang lepas 30 hari bulan 11 2023. Saya rasa bulan 12 saya macam tak datang. Saya rasa lah ya, saya rasa lah betul tak betul ya, tak apalah, insyaAllah. Baik, ala kulli hal alhamdulillah kita berada dalam bulan Rajab, di antara bulan-bulan yang dimulakan oleh Allah SWT, dan kena berhati-hati dalam bulan ini. Sebagian ulama besar termasuklah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpesan jangan kita melakukan dosa-dosa maksiat di dalam bulan Rajab ni, sebab dosanya sangat besar, balasannya sangat buruk ya. Jadi itu daripada segi sudut dosanya lah.
Tapi dari segi amalannya, maka kalau dosanya besar, maka amalan-amalan yang dilakukan di dalam bulan Rajab juga akan insya-Allah diberikan ganjaran yang besar, ya. Jadi kita berusahalah untuk meningkatkan amal ibadah kita, ya. Every night, every day, ya, tingkatkan amal ibadah, solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Haji tak ada bulan Rejab, tuan-tuan, ni. Ada orang pergi haji bulan Rejab, ada, atau orang Sawan atau namanya. Umrah ada, haji tak ada, ya. Haji bulan-bulan haji, ya. Jadi semuanya adalah dengan tujuan seperti mana saya sebut tadi, kan Allah SWT akan sentiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa, ya. Itu sebahagian daripada target kita lah sebagai hamba Allah SWT. Dan untuk mencapai menjadi orang yang bertakwa ini tidak ada cara lain melainkan pertama terus belajar, meningkatkan ilmu, faham, dan kita beramal. Dan yang kedua, jadikan baginda Nabi SAW sebagai contoh yang baik. Itu je nak pesan, kan? Sebab kalau diikutkan, ada satu kisah mungkin tuan-tuan pernah dengar. Ada 3 orang lelaki ni, kesimpulan dah dalam masa 2 minit. 3 orang lelaki nak jumpa Nabi, nak minta tunjuk ajar, nak jadi hamba Allah yang bertakwa. Pergi rumah Nabi, Nabi tak ada. Jumpa isteri Nabi, sembang. Bila sembang, ya, oleh kerana bersungguh-sungguhnya nak menjadi orang yang bertakwa ni, sampai peringkat yang seorang tu kata, aku nak berpuasa dan aku tak nak berbuka, aku nak puasa je. Sebab Nabi rajin berpuasa, kan? Isnin, Khamis, kan, Rajab, Syaban. Saya dah baca hadis tadi Rajab, ya. Riwayat begini, memang tak ada hadis Nabi puasa direct Rajab, Syaban, tak ada, ya. Tetapi riwayat mengatakan dalam bulan Rajab ni, Nabi kadang-kadang satu ketika tu Nabi banyak berpuasa sampai seolah-olah macam Nabi tak berbuka. Maknanya sebulan tu macam puasa, padahal tidaklah. Tapi oleh kerana banyaknya Nabi berpuasa, seolah-olah macam sebulan dia puasa. Satu ketika pula Nabi kurang berpuasa, macam Nabi, sahabat tengok, Nabi tak puasa, macam itulah, kan? Begitu juga dengan Syaban. Cuma sebahagian ulama mengatakan kalau orang yang nak puasa Rejab, Syaban direct, tak ada masalah sampai Ramadan. Almarhum Dr. Wahab Azwali sebut, kalau orang yang ada kekuatan nak puasa direct tu lah. Macam tuan-tuan ni ada yang puasa, kan? Kan, daripada bulan Rejab lagi dah, daripada bulan Muharram lagi dia dah puasa sampai sekarang. Ada tak? Tak ada, saya sebut je. Puasa, kan, terus puasa. Boleh tak? Boleh, ada kekuatan, tak ada masalah. Tapi yang penting, kata Dr. Wahab, jangan kau sandarkan ia adalah perbuatan Nabi. Tak boleh lah, sebab Nabi tak buat. Tapi kalau orang yang nak buat, silakan, tak ada masalah. Tetapi kalau ada orang yang buat, silakan. Tapi kalau orang tak buat, jangan pula kata kau tak buat, kau tak ikut sunnah Nabi. Tak boleh lah, kan? Sedangkan amalan tersebut, Rejab, Syaban, puasa direct, adalah amalan orang-orang yang soleh, kan? Jadi tuan-tuan terpulang nak puasa. Baik, yang kedua, seorang pula dia kata, aku nak qiyamul lail. Sebab Nabi qiyam, setiap malam qiyam, jadi aku nak qiyam, aku tak nak tidur. Sampai begitu sekali. Cuma saya nak pesan, tuan-tuan, qiyam ke, tak qiyam ke, tidur tetap kena jaga. Lagi waktu malam, jangan sampai kurang. Kadang-kadang sekali lah, kadang-kadang sekali kita terlewat dah hal mungkin lah. Tapi kalau tuan-tuan hari-hari tidur pukul 2, bangun pukul 5, tidur pukul 3, pukul 4 dah bangun, kan, hari-hari macam tu, cuba tuan-tuan amal lah. Jangan lama-lama lah, seminggu, bengong badan kita nanti. Dia tak stable, sebab sistem badan terganggu, organ terganggu, tak boleh. Lepas tu kena jaga tidur. Minimum, kalau bayi-bayi kita ni tuan-tuan, bayi-bayi kita lah, tuan-tuan semua, bayi-bayi saya lah. Cuma Cik Suzy lah nampak dia muda lagi, rasanya baru 24 ke 22, 21 tahun. Yalah, muda lagi, kan. Yang depan saya ni dekat 60 dah. Kan? Jadi kalau bayi-bayi kita ni tuan-tuan, bagusnya 6 jam. 6 jam tu, 6 jam tu minimum lah. Tapi tidur yang berkualiti lah, 6 jam ke 8 jam tu bagus lah. Kena jaga tuan-tuan. Baik. Okey, jadi yang seorang tu, yang seorang lagi tu, kait dengan bincang kekeluargaan ni, dia kata apa? Aku tak nak kahwin. Kahwin dah sakit kepala aku, jaga bini, jaga anak, jaga leceh. Macam itulah bahasanya. Aku nak lonely, nak sendiri. Kalau sendiri terpulang, dia ada 24 jam kat masjid, kat surau, tak bising. Kalau tuan-tuan punya masjid tu ada pengawal lagi, tuan-tuan lepak kat masjid, tak nak balik pun tak ada bising. Kiam sepanjang malam, besok baru balik. Siapa nak bising? Tak ada orang bising, kan? Yang bujang lah. Tapi kalau ada kahwin, kan, habis main 9.30, pukul 10 tak balik, bini SMS,
Assalamualaikum bang, salam. Kat mana? Masjid. Tak balik lagi. Kejap lagi tengah itikaf. Yalah. Pukul 11 tak balik. WhatsApp lagi. Bang, pukul 11 ni tak balik. Kejap lagi. Pukul 12 tak balik. WhatsApp lagi. Bang, dah pukul 12. Balik-balik lah. Dah kejap lagi lah tengah itikaf. Ya dah tak apalah. Teruslah itikaf bang. Ibadah lah kan. Besok nak mati kan. Oh, cakap macam tu. Oh, kita dengar tu berdesing rasa taubat terus. Kan dia kata gitu. Beribadahlah kamu seolah-olah kamu nak mati besok. Kan? Bekerjalah kamu seolah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Kan? Macam itu dia ada sedikit keterbatasan. Tapi kalau orang yang ada ilmu, dia akan kata tak apalah, baliklah pukul 10 baliklah. Kan? Kita makan dengan isteri, minum dengan isteri, bergurau dengan isteri, kan? Itu semua adalah pahala sebenarnya. Kan? Jadi bila dah balik ni tuan-tuan, datanglah sampailah Nabi. Nabi pun dia khabarkan lah. Bila Rasulullah dengar yang seorang Nabi terkejut lah. Loh, kok tertika yang mana? Kok sampai tertika yang mana? Ada tertika apa? Aku orang sepan ngapik pun aku puasa, aku buka, aku ya qiyam, aku ya turu, aku ya kahwin. Nabi rasa terkejut. Dia sahabat cakap macam ni, terkejut dia. Tapi taklah cakap Jawa. Ini cakap Jawa aku kan. Kenapa jadi macam ni? Aku yang terbaik pun aku qiyam, tapi aku tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka. Itu kan Nabi kan. Dan aku berkahwin. Dan kita tahu isteri Nabi 13 lagi tuan-tuan. 13. Kita yang 4 ni pun kat bangunan ni pun saya rasa tak ada 4. Saya rasa tak ada. Jais pun tak ada. Selangor ada lah, mungkin seorang dua lah kot. Sebab kahwin 4 ni kan kesimpulannya lah, 4 ni memang kita memang payah sangat lah kan. 3 pun tak ada harapan, 2 pun pening, 1 lah paling banyak macam itu. Kan. Dua ramai tuan-tuan. Kalau 3 memang boleh dikira lah. 4 saya tak dah dengar lah. Setakat saya bertugas di Jais ni, ada ustaz isteri saya dah 4 tak ada. Setakat ni saya tak pernah jumpa. Kalau 3 saya dah jumpa dah. Klien saya dulu adalah masa saya dulu kan, dia isterinya mesti 3 Haji Reza, 3. Cerai sorak dia mesti tambah lagi. Saya tahunya tu bila dia nak tambah, isteri yang seorang ngamuk. Kan? Dia tanya dah lah tu. Saya kata cik kenapa ni? Dah 3 sudah tak ada. Cukup dah jagalah duduk. Tak boleh sah. Saya kena 3. Duit. Maksud? Keturunan saya memang macam itu. Dia salahkan keturunan lah. Banyak cantik muka dia. Datuk saya macam itu, bapak saya kena macam itu. Saya memang kena 3. Ui, luar biasa. Jadi bininya pun jadi jam cakap macam itu. Luar biasa. Macam-macam masyarakat ni gitu kan. Allah. Tak apalah, cuma nak pesannya dalam hal ini jangan tak berkahwin lah. Itu je. Kan? Kalau dah kahwin kemudian jadi apa-apa tak nak kahwin, itu terpulang. Cuma ikhtiarnya kalau boleh berumah tangga lah. Kan? Yang siapa yang nak kahwin, tak maaf cakap lah, kalau yang nak kahwin dengan duda ke, dengan janda ke, tolong siasat sikit latar belakang dia. Yang bercerai ya, yang kalau isterinya meninggal, itu macam Haji Reza isteri meninggal, kita maklum insya-Allah kan, yang baik. Tapi kalau jenis macam bercerai ni, kalau katakanlah contoh ni Abang Ali ni kan, contoh tiba-tiba minat dengan janda sebelah rumah kan, contoh sebelah rumah ada janda sebelah rumah tak ada. Iyalah jenis kat rumah baca Quran selalu kan, tak. Kalau ada tu, kalau dia minat dengan kita, jumpa ni kan, minta surat cerai dia, minta video dia. Cuba cek kenapa dulu dia berpisah. Kena. Ni saya bagi tahu dah ni. Kena tuan-tuan. Kalau kita tengok surat cerai dia, tengok section, kalau contoh section 48, okeylah, memang perempuan ni yang bagus lah. Kan? Kalau misal kata section berapa lagi, 48 ke, fasah ke, kan? Itu okey. Tapi kalau pergi ke khulu, kena siasat sikit. Kenapa pergi khulu? Kena siasat tuan-tuan. Ya kan? Sama juga suami. Kalau dia bercerai, kena siasat sikit, tengok latar belakang kenapa dia bercerai. Kalau tak ada tuan-tuan, jadi macam kes kita ni tuan-tuan. Baru kahwin berapa bulan, just stress, telefon saya, mengandung saya, baru buka mulut. Saya selama ni jaga Ustaz Kalim, saya tak boleh tahan dah. Saya di mata dia ni dihina-hina je. Kan? Dan kalau Ustaz nak tahu, saya ni suami ketiga. Suami ketiga. Saya ingat, saya tahu masalah dia dulu Ustaz, tapi dia kata nak berubah, tapi tak payahlah. Kalau nak berubah ni lain. Betul dulu abang saya dulu tak baik, saya tahu dulu saya sosial, tapi sekarang alhamdulillah saya dah bertaubat. Kan, saya jaga solat apa sebagainya. Okey, fine. Okey, kan. Tapi kalau dulu perangainya masih ialah jenis karaokean lah malam. Karaoke tak salah pun.
lagunya bagus. Bila Israel, lagu bagus, tak ada masalah. Kan? Tapi lagu tak hafal kat pub lah, apa benda semua tu kan. Lepas tu kata berubah, tapi gaya pun tak nampak. Saya dah bertaubat sekarang dah, dengan togel kepala, baju seksi ketat lagi ni, saya dah berubah, saya dah bertaubat. Dah semua. Kan? Minta maaf cakap lah. Kalau kata ada orang cakap, itu kan viral kan. Kan, mudah-mudahan Allah beri hidayah. Dia kata kalau orang tutup aurat sekalipun belum tentu masuk syurga. Betul dia cakap begitu. Kita pun tahu. Jangan kata cerita syarat. Yang solat pun belum tentu masuk syurga. Betul tak? Belum tentu. Tapi sekurang-kurang kita solat. Tak dapat pahala pun yang wajib selesai. Kalau dia tak solat, confirm dicegur kena jerun neraka. Baru tahu. Quran cakap, bukan saya cakap. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Terjemahkan. Terkelip. Abang Ali terjemahkan. Terkelip. Suami siapa ni? Contohlah kan. Kenapa kamu dicampakkan dalam neraka saqar? Sebab kami tidak termasuk orang yang menjaga solat. Anda kena berhati-hatilah. Ya, insya-Allah. Okeylah, sikitlah tuan-tuan ya, mukadimah. Baik, kita sama masuk perbincangan kat sini, iaitu cerita hak bagi seorang isteri apabila berlaku perpisahan, iaitu hak menjaga anak. Kita dah cerita dalilnya, dah cerita tujuannya. Kita dah cerita dah jaga anak-anak, menjaga kasih sayang dia, dapat mengelakkan anak-anak terdedah dengan bahaya mudarat kan. Nah itu kalau berlaku perpisahan. Tapi asasnya ialah saya cuma pesan pada saya dan tuan yang punya anak, jagalah anak baik-baik, didik anak-anak sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau tuan-tuan tanya kitab apa yang paling bagus, kalau Quran ni tuan-tuan, kitab pendidikan anak, cari buku yang bertajuk Tarbiyatul Aulad fil Islam, karangan Syekh Abdullah Nasir Alwan. Dekat situ ada. Kan? Dah ada orang terjemah dah dia tinggal baca je. Asasnya didik anak supaya jadi anak yang baik ni ada 5 kaedah utama. Yang pertama apa tuan-tuan? Mak bapak jadi contoh pada anak. Itu nombor 1. Ringkaslah, saya tak cara mak bapak tu sebab sama kali kebetulan teringat. Mak bapak kena jadi contoh anak-anak. Kalau mak bapak jenis jaga solat, anak ikut solat. Cahayalah tuan-tuan. Kan? Yang kedua, suasana adat yang baik, kebiasaan adat yang baik. Kita kena hidupkan anak-anak kita. Contoh kalau tuan-tuan masuk rumah, buka kasut, itu adat Melayu ke hukum fiqah? Asalnya adalah adat Melayu berteraskan hukum fiqah, menjaga kebersihan. Tapi kalau tuan-tuan pergi rumah orang yang kaya-kaya, kan, mungkin di Saudi, UAE, ini kawan Haji Reza ni Saudi kawan dia ni, Palestin, kawan ni, ya kan, rumah orang kaya kat Malaysia ni tuan-tuan. Saya dah jumpa beberapa rumah, pergi majlis akad nikah Haji Reza, bila sampai nak buka kasut, Ustaz, kita kat sini memang pakai kasut sampai bilik. Sampai bilik bro. Kan? Kita rasa pelik kan? Rasa pelik kan? Macam kat hotel lah istilahnya, betul kan? Tapi kita pasal dah terbiasa keadaan orang Melayu kan, bila masuk rumah buka kasut, buka selipat. Tapi dia dah terlalu kaya sangat. Kan memang sentiasa dibersihkan rumahnya, masya-Allah. Luar biasa. Itu rezeki masing-masing. Rumah tuan-tuan macam itu tak? Ada? Tak ada ya? Maknanya tuan-tuan lebih kurang saya je lah, ya, insya-Allah. Ya, yang ketiga, bimbingan dan nasihat yang berterusan. Yang ini Syekh Abdullah Nasir kata paling bagus bimbingan nasihat berterusan, baca surah Luqman ayat 13 sampai ke berapa tu? Ayat berapa tu? Pasal pendidikan anak, itu paling bagus. Berterusan selagi dia bergelar anak. Ya kan? Yang keempat tuan-tuan, iaitu pengawasan. Tu kena ingat. Kalau anak kita dah balik tuan-tuan, kita bukan hadonah lagi dah, lebih kepada kafalah. Ya kan? Tengok siapa kawannya, ke mana, apa dia buat, semua kita nak kena tahu tuan-tuan. Kita kena tahu. Lagi anak tuan-tuan yang dah remaja-remaja, sekolah-sekolah menengah tuan-tuan, hari ni kena ambil berat tuan-tuan. Kena tengok, kena pantau. Doa jangan putus-putus lah. Sebab doa ni saya dah sebut banyak kali kan. Kalau saya minta maaf cakap lah, kalau Masjid Surau pun saya betul,
Kalau mengaji surau kat masjid, datang kuliah macam ini. Kalau doa-doa yang macam surah apa Al-Furqan ayat 74 tak hafal lagi, saya tak tahu nak kata apa. Kan? Sebagai mak bapak, kalau sampai sekarang ni tak hafal lagi, kena hafalkan lah. Kalau tak nak hafal, saya tak tahu nak cakap apa lagi lah. Surah Ibrahim 40-41, kalau tak boleh hafal lagi, saya tak tahu nak cakap apa. Cuma saya kata hafalkanlah. Kan? Surah Safat ayat 100, hafalkanlah, amalkanlah dalam solat. Yang ni satu lagi ni, kalau Al-Baqarah 201 tak hafal lagi, saya tak tahulah. Ingat mu'allab lah kot pada saya. Kalau 201 tak hafal lagi Al-Baqarah tu, mu'allab lah kot agaknya pada saya. Mu'allab pun saya hafal kan. Itu kena bimbing, sebab kena perhatikan tuan-tuan. Saya dalam minggu ni, minggu lepas saya lupa, ada seorang imam juru nikah telefon, ustaz nak minta nasihat dah ni dah. Macam mana sekarang ni ada budak nak saya dalam nak budak kes budak SPM ni, nak SPM ni ada kes kita jumpa ni beberapa kes, ustaz macam mana kita nak buat, ustaz dia dah mengandung budak ni, ustaz macam mana nak kahwinkan. Aduh, pening kepala saya dah. Kan saya kata habiskan SPM dululah. Kan lagi pun perutnya dah besar kan, habiskan SPM dulu, pandai-pandailah dia. Kan nak kata sebab sekarang ni nak SPM, nanti nak pesa, nak itu, nak pergi kurs kahwin, nak susah. Lagipun anak tu dah binti Abdullah dah, yang pening-pening kepala lah. Cuma kita nak pesan, jangan sampai benda tu berlaku lagi pada anak-anak kita. Kita pesan lah, pandai-pandailah macam mana pengawalan dan pengawasan. Dan yang terakhir, kalau perlu dihukum, didenda. Kalau anak kita buat silap, tu dibenarkan. Tapi denda yang membina, bukan memburuk-burukkan. Tak boleh. Kan? Denda anak tu. Pasal kau buat benda ni, abah perintahkan kau dalam tempoh seminggu ni, kau maghrib isyak, kau jangan sembahyang kat rumah. Anak kita buat silap kan, contoh kan, abah tak benar kat sembahyang kat masjid, sembahyang kat rumah, mesti sembahyang masjid, mesti sembahyang surau. Faham tu? Masjid mana bab? Masjidil Haram. Tu contoh. Abah ni sawan ke tak makan ubat dari ni? Dua-dua. Bimbingan, ya. Kau dah buat perangai kan, kau kena minggu ni, mak tahu kau mesti masak nasi. Mak tahu kau mesti masak. Dendanya tu je, seminggu kau yang masak nasi. Ajar dia. Benda begitu. Itu cara dia. Bukan sepak terajang. Jangan tuan-tuan. Silap sepak terajang tuan-tuan, jangan lupa. Dulu zaman kita, bab anak-anak ni, saya percayalah, zaman tuan-tuan majoriti zaman peralihan beza dengan mak bapak kita. Tapi yang duduk kampung sepat kan, lain macam sikit je batang ubi melekat, lain macam sikit aja toler melekat. Tahu toler bu, getah pipe tu melekat, betul kan, angguk je lah. Mancung melekat, tahu-tahu dia piat telinga, tercabut telinga tuan-tuan, melekat. Pelempang tu biasa, betul. Tapi kita tak berani lawan. Lempang, diam aja, tak cakap apa, diam aja. Dah semenang serang kamu apa, nukluk wah itu dua mai ke tu tapok ke semenang wah. Tak berani angkat muka, angkat pang tambah lagi, betul. Tak berani. Dan kita pun tak berani lari rumah, betul. Sekarang ni jangan tuan-tuan. Tampok lain macam tuan-tuan, tahu hilang aja tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Media sosial luar biasa. Geng-geng dia sangat ramai, lari. Tuan-tuan. Dan tuan-tuan ada anak, saya ada anak tuan-tuan, sama aja tuan-tuan. Ya kan? Jadi ini peranan kita lah tuan-tuan ya. Dan apabila lah tuan-tuan kita pesan, dia kaitan dengan bincang saya dah sebut dah di tuan-tuan mukadimah, pentingnya kita jaga anak ni. Dan sampai saya pesan, kalau kata berpisah sekalipun, saya ulang lagi sekali, jangan sampai anak-anak tu dipisahkan. Saya tak datang sebulan dua ni tuan-tuan, kita ada bantu juga kes rumah tangga kita handle tuan-tuan. Berlaku lagi sekali ni tuan-tuan, anaknya dipisah-pisahkan. Memang saya paling pantang dulu bukan dululah, ya, tahun lepas lah kan. Saya dah ceritakan yang saya marah laki bini, bukan marah lah, saya tegur keras. Yang dia bergaduh nak dipisah anak 4 orang dua-dua tu, saya dah cerita belum? Tahun ni belum, saya tahu. Tahun ni belum, betul lah. Tahun ni belum, tahun lepas-lepas saya dah cerita. Rasa saya lah, bergaduh, bini keluar rumah, nak bercerai sangat. Pada benda boleh bincang pun sebenarnya, tapi ego. Kan? Patut saya kata, habis sekarang ni duduk mana? Duduk asing. Saya kata, puan izin tak? Tak. Habis kenapa keluar juga? Saya dah tak nak dengan suami saya. Saya tetap nak ceraikan. Okey lah.
Ni anak 4 orang. Sebab kita tahu kan, ada catatan masa mula bincang, okey puan nikah bila di mana? Dia kata saya nikah sekian-sekian, sebab sekian anak 4 orang. Kita tahu dah. Ada saya tanya yang sulung bapa kecil, kita tahu dah. Sebab kita nak imbangi cerita depan tu. Tapi bila kata sekarang dah asing-asing ni anak macam mana parang, kita dah setuju Ustaz, kita dah asing-asing. Saya automatik telinga saya jadi marah tu. Merah saya. Saya kata inilah saya kata perangai mak bapak yang akhirnya memutuskan hubungan silaturahmi. Saya tak kata gitu, saya panjang cerita, kata ni menyebabkan anak-anak besok tak kenal adik-beradik disebabkan kita perangai mak bapak ni. Dan paling bahaya ni perbuatan boleh memutuskan silaturahmi, saya cakap. Bila saya cakap ni tuan, terdiam dulu, memang tunduk, dah mati menyumpah serana, aku tak tahu lantak dia. Memang nampak muka tu, diam macam ni, macam muka tak puas hati kan. Sebenarnya saya cakap, saya kata kalau nak berpisah sekalipun, anak jangan diasingkan. Sekarang belum berpisah, kenapa diasing-asingkan? Apa masalah, saya kata. Saya dah ambil peluang, memang bebel cukup-cukup tuan-tuan. Kan terdiam, terkelip. Saya kata balik bincang balik, jangan buat macam ni. Kalau puan nak jaga papa, kalau suami nak jaga papa, apa disebut-sebutkan? Hari ini kita sihat boleh cakap macam tu. Besok kalau kita dah sakit, kan, dah terlantar kat hospital, kita rindu anak sulung tak nak datang, rindu anak bongsu tak nak tengok kita. Masa tu nak salahkan siapa? Nak salahkan suami, nak salahkan isteri. Salahkan isteri sebagai mak bapak. Biar macam tu. Dengan wakil-wakil sekali diam, stres, terkelip. Kan. Nampak tak? Saya cakap terus terang. Ini perbuatan memutuskan silaturahmi, saya cakap. Sebab tu kita tak setuju. Kena ambil berat dekat sini. Bagaimana Islam mengatur. Islam ni dah sempurna, dah paling cantik dah. Kita yakin Islam ni memang dah beri panduan dah. Sebab tu Islam yang menyelamatkan manusia. Dia berzaman Nabi Adam AS sampai ke Nabi kita Muhammad SAW. Itu pun kat luar hari ni dah macam-macam cerita. Ada Nabi Adam sampai Nabi Isa, agama apa ya? Oh walah. Nabi Adam sampai Nabi Isa 123,999 orang. Nabi kita 124,000. 312 Adam sampai Isa, seorang Rasul. Nabi kita Muhammad SAW 313. Nabi Adam sampai Nabi Isa 25 Rasul, 24 Rasul. Nabi kita Nabi Muhammad SAW 25. Mereka semua agama apa sebelum Islam datang? Islam jawapannya. Betul kan? Tapi cerita dengan tuan-tuan orang mengaji ni faham tak apa? Yang kat luar ni tuan-tuan, walah, agama apa? Mereka semua beragama Islam. Bila mereka beragama Islam, maka umatnya beragama itu je. Dia kena pegang tuan-tuan. Banyak 120 tak masuk-masuk. Saya tengah nak masuk pintu, tak masuk-masuk nama pintu. Dah 120. Kita kuliah sampai berapa? 3,5 kan? 4. Ahli syurga betul. Nak masuk syurga cepat sangat ini. Okay. Baik, itu saya dah cerita dah lepas dah tu ya. 1, 2, 3, 4 nak tetap menjaga hubungan anak dengan mak bapak supaya tidak terputus. Dah cerita dah ni dah. Saya dah ceritakan dah. Tapi berlaku dalam masyarakat kita. Na'udzubillah. Pentingkan diri sendiri. Na'udzubillah. Okey, undang-undang puasa. Last kali sebut undang-undang tu hari. Dalam undang-undang jelas, ibu adalah orang yang paling berhak daripada orang lain bagi menjaga anak kecil dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas berlakunya perpisahan. Ibu lebih berhak. Kena pegang baik-baik. Kalau ibu tak nak, tu terpulang. Tapi sangat jarang. Kalau suami isteri berpisah, kalau ada 100 orang yang berpisah ni, saya ingat kalau kata cari ibu yang kata saya tak nak jaga anak, belum tentu ada lagi. 100 orang belum tentu. Tapi kalau sampai 200-300 boleh jadi ada. Saya cakap saya dah jumpa dah. Dia jenis tak kisah pun dengan anak. Jenis tak kisah. Memang dia tahu dia lahirkan anak, dapat anak dah lain suami dia. Patut anak-anak lebih kat suami dia. Ini saya dah jumpa dah. Dia simple je. Kalau tak apalah kalau macam-macam. Kalau suami saya ambil anak, ambil lah. Saya tak kisah. Macam itu je. Lepas tu saya pelik kan. Pelik kan. Kita jadi pelik lah. Betul kan? Pelik. Sebab ibu-ibu ni biasanya dia tak ada suami tak apa. Dia suami tak ada tak apa. Yang penting ada anak. Itu beza dia. Kan? Kan? Dia risau di situ. Dia kalau suami tak ada, tak apalah, suami mati, kahwinlah lagi, yang masalah kan? Contohnya kan. Tapi kalau anak tak ada, oh jangan. Orang boleh gila pasal anak. Banyak kisah cerita. Macam kisah si tanggang, kita tengok macam mana dia. Tengok mak dia sampai bila jadi itu pasal Islam. Kita percaya. Tapi kita dah jumpa ada yang tak berapa kisah sangat. Rupanya memang suaminya lebih menjaga kepada
anak. Tapi sangat jarang lah ya. Mungkin ni pun berlaku di planet Mare, Pluto adalah. Jadi okey, jadi untuk tengah hari ini kita tengok susunan ya, insya-Allah ya. Secara ringkas ya. Pertama, bila berlaku perpisahan siapa yang lebih berhak? Pertama, ibu. Jelas ya? Saya bahaslah. Ibu ya. Baik. Ibu tu termasuk kalau minta maaf sekali lah. Ni kat belakang ada tapi saya ringkaskan. Kalau ada kes anak tak sah taraf. Ini saya ada kes ni. Dalam sebulan 2 bulan saya datang kita ada kes. Ustaz, saya ada 2 orang anak tak sah taraf. Siapa lebih berhak? Saya kata puan. Saya tersedari lah. Berhak. Kalau bercerai memang puan yang berhak. Dan sebenarnya dalam fiqah pun nak beritahu, kalau misal kata puan berkahwin dengan laki ni pun, kalau laki ni tak nak bagi anak ni nafkah pun tak ada masalah. Sebab anak tak sah taraf ni tanggungan nafkah kepada si ibu, bukan si bapa. Tapi kalau ada bapa yang bapa biologi bab macam ni, dia yang buat, dia tak bertanggungjawab, hukum betul lah. Langsung tak nak bertanggungjawab, lantak kat situ, ni bapa macam ni pun dicincang 50 bagi buaya makan ni. Okey, baik. Yang kemudian kalau ibu tak ada, dia jatuh kepada nenek sebelah ibu dan ke atas. Kalau neneknya sihat, ya, kalau nenek sihat, kalau neneknya pun dah sakit, bedridden, nak jaga macam mana? Tapi kalau nenek sihat, okey. Tapi kalau nenek meninggal, dia ada moyang. Ni dia nenek ke atas, nenek sebelah ibu dan ke atas. Mana nenek tak ada, moyang. Moyangnya muda lagi. Walaupun dah 100 tahun nampak muda. Hari-hari makan daun moringa. Ya. Tahu daun moringa? Tak tahu. Minum, tak tahu. Kelor. Tak tahu juga. Yalah, jenis minum air zam-zam macam ni. Tu kan. Sehat dia. Moyang lagi sehat. Nak jaga. Sila. Tak ada masalah. Tapi kalau dah tak ada, baru turun kepada ibu tak ada, nenek tak ada, baru nombor 3 bapa kandung dia. Ya. Kemudian kalau dah tak ada, dia turun kakak atau adik-beradik perempuan seibu sebab makcik dia. Kalau sampai sini, biasa saya akan cerita kes yang saya ingat kawan saya yang Imam Juru Nikah Puncak Alam, yang satu keluarga lemas dekat Terengganu. Ingat lagi tak? Tak ingat? Ingat tak? Oh ya, ni baru sampai dia Palestin ya. Itu kawan saya tu. Mula anak yang tenggelam, bapaknya cuba selamatkan, bapak yang tenggelam, maknya cuba selamatkan, mak tenggelam. Lepas tu anak cuba tolong. Last sekali tinggal budak yang kecil. Anak bungsu. Oh, sangat menyedihkan tuan-tuan. Saya memang ingat kes tu. Sedihlah tuan-tuan. Ya. Tapi akhirnya dia tinggal ada anak seorang yang menjaga siapa tuan-tuan? Yang menjaga ialah makcik dia yang jaga sekarang ni. Okey, selesailah ya. Okey, kemudian kakak atau adik-beradik perempuan seibu, satu ibu lain bapa. Kan? Dia kalau bab hadanah ni dia lebih kepada sebelah perempuan. Kalau bab wali sebelah lelaki. Itu jangan lupa ya. Kalau wali sebelah lelaki, bab hadanah sebelah perempuan sebab isu kasih sayang. Kan? Kalau wali kan kita bapa kandung, bapa meninggal datuk meninggal moyang, macam itu kan. Bapa datuk, bapa kepada bapa dia. Lepas tu kalau tak ada moyang, bapa kepada bapa dia. Begitu. Kepada ya, bukan kepala bapa dia. Tu jangan lupa lah. Tapi kalau misal kata yang ini dia sebelah ibu. Kemudian kalau dah tak ada, baru kakak atau adik-beradik perempuan sebapa dia. Makcik sebab bapa. Nak kata makcik tiri ke? Makcik tiri ke? Makcik sebenarnya kan cuma adik-beradik dengan mungkin mak dia dah meninggal, tapi mak dia anak tunggal, tapi bapa dia kahwin 2, isteri kedua ada anak perempuan. So itu adalah orang yang berhak menjaga budak anak tersebutlah. Kemudian kalau dah tak ada, turun kepada anak perempuan daripada kakak atau adik-beradik perempuan seibu sebapa. Alah peningnya dah tuan-tuan. Siapa tuan-tuan? Kalau dengan budak tadi kata-kata budak perempuan tu namanya yang nak dijaga tu namanya Siti lah. Siti baru 5 tahun. Jadi kalau sampai yang A, B, C, D ini tuan-tuan ingat. Tapi kalau sampai H ni, anak perempuan daripada kakak atau adik-beradik perempuan seibu sebapa. Siapa ni? Dia kalau jatuh dengan budak tadi Siti ni sepupu. Macam itulah. Ya. Dia anak perempuan. Dia bukan makcik dah, makcik yang atas-atas ni. Dia sepupu, mungkin sepupunya lebih besar, lebih tua kan. Kemudian tak ada, kemudian barulah anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu. Ya. Dia adik-beradik seibu pada mak dia.
Kan? Jadi maknanya sepupu juga kepada si budak tadi tu. Tapi dia sebelah ibu saja, lain bapa. Maksud macam tu. Okey. Seterusnya emak saudara sebelah ibu. Mak saudara sebelah ibu sama dia. Maknanya dah jadi nenek saudara. Kepada budak tu, kepada budak tu dihukumkan anak nenek saudara. Kemudian mak saudara sebelah bapa, jadilah budak tu itulah nenek sebelah bapa, nenek sebapa lah. Kemudian seterusnya waris lelaki yang boleh menjadi waris sebagai asobah. Maka dah tak ada orang lain mana-mana ahli waris yang boleh mendapat asobah. Jadi itulah di antara orang-orang yang boleh menjaga anak bagi seorang anak yang kehilangan mak, bapa dan sebagainya. Terutama berlaku perceraian hingga kan hilangnya kelayakan bagi orang yang nak menjaga susunan. Tapi paling jauh setakat ni kita perhatikan adik-beradik lah biasanya akan tolong jaga. Okey lah, bukan istilah nak lepas tangan dah, tapi dari segi hadonah untuk menjaga budak tu sekurang-kurangnya hingga dia sehingga dia balik. Sebab kalau balik dia tak panggil hadonah kan, dia panggil apa? Kafalah. Saya dah cerita dah. Oh ingat tak ingat sudah. Tak apalah. Jarang jumpa benda macam ni kan. Ini cuma sebagai pengetahuan. InsyaAllah. Okey. Seterusnya saya ringkaskan. Saya cuba nak habiskan tu 5 minit lagi insyaAllah. Baik, perkara yang ketiga kita habiskan kat sini insyaAllah, iaitu kelayakan untuk menjaga anak. Seorang Muslim, selesai. Tak payah bahas panjang-panjang, Muslim. Tapi yang betul-betul Muslim lah, akidahnya betul. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Muslim tapi Qadiani tak boleh akai. Kita dah cerita dah. Muslim tapi Syiah, kita tak boleh terima. Kan di kalangan dia orang terpulang lah. Tahu Syiah kan? Saya dah cerita banyak kali kan. Cuma sekarang ni kecenderungan saya, kalau saya pergi tempat-tempat yang baru kan, saya cukup pandang kiri kanan kan. Pasal ada kawan cerita, dia pergi satu surau, saya tak sebut kat mana, dia nampak ada batu tepi. Kan dia rasa-rasa, dia kata ni macam batu Karbala. Maknanya ada orang Syiah solat dekat tempat tersebut. Sini tak ada. Kan? Pernah tengok tak? Batu Karbala pernah tengok tak? Tuan-tuan pernah tengok ya? Pernah tengok tak? Tengoklah. Kalau tuan-tuan jumpa, maknanya kena beri perhatian lah. Sebab sila gaya bimbang nanti tuan-tuan, bila tuan-tuan solat sebelahnya orang Syiah. Siapa yang pernah sembahyang sebelah orang Syiah? Ada yang pernah? Tak pernah? Ada? Ada tak? Pernah? Tak pernah? Saya pernah. Saya sembahyang, lepas sembahyang tengok sembahyang dia lain macam. Dia confirm Syiah. Saya tak sebut lah kat mana kan. Suzy pernah tengok batu Karbala? Tak pernah tengok. Nanti tanya dalam grup dah, siapa ada tengok. Share sikit. Itu contohlah, ada masalah pada dia orang tak ada masalah, terpulang lah. Akal sempurna balik dah. Betul dapat kat mak dia, minta mak cakap. Tapi kalau maknya tak berapa center otaknya, gugur. Kan? Dia pun tak betul macam nak jaga anak. Betul? Sian dia. Okey, seterusnya umur yang melayakkan untuk memberi kanak-kanak di bawah penjagaan itu kasih sayang dan penjagaan yang sempurna. Umur yang melayakkan. Okey, seterusnya berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah. Yang ni kalau tuan-tuan ingat cerita saya selalu, sebab saya bila benda ni teringat. Jadi benda tu dah berlaku. Yang ada seorang lelaki dulu, saya dulu kan, ibunya dapat betul jaga anak-anak tu. Sebab budak tu bawah umur, budak lah, kan kita sebut lelaki bawah 9 tahun, waktu perempuan bawah 7 tahun. Dapat budak, mak dah dapat. Tapi adalah dia datang, dia nak fight balik sebab dia dapat bukti maknya kerja tempat tak bagus. Kan maknya GRO. Senang kata gitulah. Tapi sekarang GRO tak ada istilah tu ya. Tak pernah dengar. Apa sekarang istilah? Siapa tahu? Tuan lah tu. Ayam. Oh, tahu juga. Dulu dengar GRO, sekarang kurang lah. Saya tak dengar lah istilah-istilah GRO tu. Wallahualam lah. Itu memang kerja-kerja. Kita tak kata orang kerja kat bar ni semua jahat. Tak. Jangan salah faham. Kan? Ada yang kerja kat sana elok je.
Dia kerja mungkin di bahagian waiter, mungkin dia sekadar dia buat air, kan? Boleh je, tak ada masalah. Tapi yang minta maaf cakap lah, yang melayan itu, ini, sebagainya, sampai peringkat berpakaian seksi, layan-layan. Yang tu yang dalam cerita-cerita lah, betul saya tak tahulah. Saya tengok dalam cerita Gerak Khas, macam tu je lah. Ada tengok Gerak Khas? Tengok juga Masya Allah. Siri berapa tengok? Kan? Itu yang saya tengok lah, macam tu. Saya pub tak pernah masuk tu, tak pernah masuk. Kan? Yang saya tahu macam itulah, perempuannya pakai baju seksi-seksi, joget-joget, layan jantan. Itu yang saya tahu lah. Saya tak pernah pula tengok perempuan berjubah pakai tudung layang, ngong-ngong. Saya ingat itu pun bukan orang lah tu, jin lah tu. Jadi dia fight tu, dia ada bukti. Saya kata tak apalah, bawa ke mahkamah balik lah untuk fight balik, dapat kemudahan dia, sebab maknya berakal kurang baik. Ya, okey. Itu yang saya ingat saya lah, kes pernah kita jumpa. Okey, tinggal di tempat kanak-kanak itu tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak dan jasmani. Maknanya yang dapat dia jaga anak dan dia tinggal di situ untuk menjaga kebajikan. Okey, dan yang terakhir dalam masa 2-3 minit ni, hak seseorang perempuan terhadap penjagaan anak akan hilang disebabkan perkara berikut, ya. Boleh hilang, ya. Satu, berkahwin dengan seorang lelaki yang tidak mempunyai pertalian darah, pertalian dengan kanak-kanak itu, dalam mana lelaki tersebut bukan mahram kepada kanak-kanak tersebut. Boleh hilang, kan? Kalau contoh dia bercerai dengan suami dia, lepas tu dia kahwin dengan bekas abang ipar dia, okey lagi lah, sebab dia mahram pada anak tersebut. Okey. Tapi kalau kahwin dengan lelaki lain, kat situ boleh hilang. Hadis Nabi SAW dah sebut, yang kata anti ahaq malam tangkihi, kamu lebih berhak selama mana kamu tidak bernikah. Kan saya dah hurai bab tu kan. Kenapa Islam kata gitu? Sebab bila perempuan ada anak, dia katalah ada janda, dah nak kahwin lagi, dah ada anak, pastikan dia nak jaga anak tu kena izin suami yang baru. Kalau suami tak izin kan tak boleh. Aku kahwin dengan kau je, anak-anak kau pandai-pandai kau lah, aku tak nak dia duduk rumah aku. Payah, dia tak boleh lah. Jadi kalau ibu-ibu macam ni, biasanya saya tak nampak dia akan sanggup. Tak apalah, nanti saya hantar anak saya kat mana-mana lah, rumah anak yatim ke apa ke. Saya tak pernah jumpa lah. Kalau ada, saya ingat ni pun keturunan jin langsui lah kot macam ni. Agaknya lah, dia takkan sanggup je. Tak apalah, awak tak nak dengan saya, tak apalah. Kalau anak itu syarat, tak apalah, saya duduk dengan anak-anak saya lebih bahagia. Betul? Ini ibu-ibu yang hebat, ya. Dia memilih anaknya. Tapi ramai lelaki-lelaki hari ini kita puji hebat depan mata, bukan depan mata sini, ya. Jangan salah faham lah. Ini maksudnya saya dah jumpa dah, dia kahwin dengan balu, anaknya 2-3 orang, dia ambil maknya, dia ambil anak-anak sekali, dijaga macam anaknya sendiri. Oh, luar biasa, pahalanya besar, ya. Faham ni? 3 orang ni dah kahwin dah? Belum? Cari janda anak lipat ambil sekali. Ya, ada tak tepi rumah janda sebelah rumah? Siasat sikit lah. Kalau dia nampak seorang aja, tanyalah, minta maaf, makcik ni duduk dengan siapa? Kenapa tanya duduk seorang? Oh, dengan anak-anak ke? Dengan anak. Pakcik mana? Dah lama dah meninggal. Berapa tahun meninggal? 10 tahun. Oh ya ke? Okey lah. Boleh lah. Tapi kalau dah makcik, fikirlah 2 kali kan. Dan mungkin dah 65, ditackle, dapat. Hebat, Okey, baik, seminit lagi. Okey, yang kedua, berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka. Saya dah cerita sikit tadi. Dan seterusnya, menukarkan pemastutinan dengan tujuan untuk mencegah bapa kanak-kanak itu dari menjalankan pengawasan yang perlu ke atas anak-anak itu, kecuali bahawa seorang isteri yang bercerai boleh mengambil anaknya sendiri ke tempat lahir isteri itu. Okey, seterusnya murtad. Yang keenam iaitu cuai dan menganiaya kanak-kanak tersebut, ya. Yang ini kalau tuan-tuan Google hari ini, tuan-tuan tengok, ya. Belum apa-apa ayatnya, kekasih isteri, kekasih isteri dera anak hingga mati, kan? Ada kan? Yang perempuannya itu pun bukan kekasih isteri, adalah kekasih ibu. Perempuan tu ada anak,
dia nak kahwin dengan satu laki tu suka-suka, tapi dia dera anak tu sampai dibenar, yang maknanya maknya pun tak kisah lagi. Macam itu tuan hari ni kan. Na'udzubillah ya. Memang sangat berbahayalah benda-benda macam ni, insya-Allah. Okey, sikit lagi tuan-tuan saya habiskan. Lama tempoh sudah cerita dah sebelum ni. Anak lelaki bawah 7 tahun, anak perempuan bawah 9 tahun itu bawah jagaan ibu. Tuan-tuan boleh tengok di bawah section 85 boleh tengok 85 ada di situ. Extend 2 tahun saja. Betul, ibu dapat, tiba-tiba anak tu dah 9 tahun, dia minta mahkamah pergi ke 11 tahun, boleh extend 2 tahun. Tapi itu pun tetap kena bicara dan bapa kena bersetuju. Kalau tak setuju, fight lah. Tapi selepas tu nak extend boleh. Ada 12 tahun, 13 tahun, itu hakim akan tanya, awak nak duduk dengan siapa? Itu dah lain ceritanya. Okey, saya nak duduk dengan mak. Duduk dengan mak lah. Saya nak duduk dengan ayah. Duduk dengan ayah lah. Ada macam itu. Okey, baik. Dan yang terakhir, penjagaan anak tak satraf. Ini saya dah cerita tadi ya. Penjagaan anak tak satraf. Oh, panjang lagi rupanya. Ada 2 minit. Ni, sampai sini dulu dah insya-Allah. Penjagaan anak tak satraf. Saya dah cerita tadi tuan-tuan, penjagaan kanak-kanak tak satraf adalah semata-mata pada ibu dan saudara mara ibu. Itu dia. Jadi bapa biologi tidak ada hak. Itu kita pesan ya. Ni kalau dia nak fight, confirm dia kalah. Saya banyak kali jawab soalan ni spontan je. By phone pun pernah, datang duduk depan bincang-bincang pun pernah. Saya mengaku kami ada anak luar nikah. Kan? Kalau macam ni siapa jaga? Saya kata puan jaga. Puan dapat. Saya kata siapa yang berhak jaga anak ni ustaz? Saya kata puan yang berhak. Ibu. Lakinya, ya ke? Ya. Lakinya pun diam, terkelip, tak ada cakap apa. Dah hukumnya begitu, undang-undangnya begitu. Kalau saya kadang biasalah, kita nampak lelaki tu kadang dia macam hing-hing macam nak dapat. Saya kata hukum dan undang-undang kata memang begitu. Memang ibu yang akan dapat sebab anak tak sataraf. Bin biasa memang ibu. Kalau pihak cik nak fight, biasa memang tak akan dapat. Memang tak dapat pun. Sebelum dia cakap banyak, aku dah bagi cukup. Dia pun terkelip, tak cakap apa. Kalau mak tak nak jaga, itu cerita lain. Kan? Sebab yang lebih berhak adalah si ibu. Soalan? Tak ada ya? Okey, so tak ada. Terima kasih. Setakat ini saja. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf salah silap. Jumpa tahun depan pula, bulan depan. InsyaAllah. Bulan depan, bulan apa? Ramadan kan? Ada yang ngangguk juga. Saja je Ustaz. Sya'ban insyaAllah. Okey, lepas Sya'ban, Syawal. Tak payah puasa lah, skip terus. Ajaran baru. Astaghfirullahaladzim. Kena gugur tauliyah aku nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.